Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Muammar dan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang untuk bertemu lagi menerusi rampai pagi dari daerah Blyth. Seperti biasa, kami telah pun menyediakan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas Irwan untuk edisi pagi ini. Namun sebelum itu, saya kongsikan dulu beberapa acara dan maklumat yang akan diadakan di sekitar daerah Blyth. Di mana satu makluman mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada esok iaitu 8 hari bulan Julai 2021 bermula pada jam 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai dijalankan. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian ring main unit di stesen kecil elektrik tepi China. Kawasan yang terlibat ialah Jalan Sungai Pandan, Simpang Pandan 1 hingga Pandan 4, Simpang 109 hingga Simpang 149 Jalan Maulana dan kawasan sekitarnya. Jabatan Perkhidmatan Elektrik akan membekalkan sementara bekalan tenaga elektrik ke kawasan-kawasan yang terlibat melalui Perkhidmatan Jana Kuasa Bergerak. Seterusnya, Auda, sempena sambutan Hari Keputeraan Kebadulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75 tahun, kain rintang sudah boleh diperolehi dan bagi gedung-gedung perniagaan yang masih belum memperolehi kain rintang tersebut, di daerah Blyth bolehlah diperolehi di Jabatan Bandaran Kuala Blyth dan Seria. Dan semua kompleks komersial dan kedai-kedai disarankan untuk menggantung kain-kain rentang di permis masing-masing bagi memeriahkan lagi sambutan. Dan tarikh untuk menaikkan kain rentang tersebut ialah pada 1 hingga 31 Julai 2021. Itu dia ada beberapa makluman yang akan diadakan di sekitar daerah Blyth. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Sukan tinjuan ni memang dari dulu sudah orang selalu menganggapkan ya sukan yang ekstrim, yang bahaya, tetapi sebenarnya selamat because there are rules and regulations, peraturan pertandingan yang boleh keep the athlete safe. Sukan tinju pada zahirnya sering dilihat sebagai sukan yang ekstrim dan berbahaya. Namun hakikatnya, ia cukup selamat kerana peraturan pertandingan ditetapkan dalam menentukan keselamatan setiap petinju. Meskipun sukan tinju dianggap sebagai aktiviti ekstrim dan lasak, akan tetapi ia dapat membentuk satu disiplin diri selain dapat mengekalkan kesihatan tubuh badan dan kecerdasan melalui latihan-latihan. Malah dalam masa yang sama, sesuai untuk menumpukan fokus mencapai sasaran. Untuk menjadi seorang yang mahir dalam tinjuan, latihan mesti cukup, at least 6 kali dalam seminggu. Berlari pun tidak boleh ditinggalkan dan juga mesti training sama coach yang ada ilmu lah, yang ada cukup pengalaman. InsyaAllah dapat tu jadi peninju. Tahap ketangkasan perlu dititikberatkan dalam sukan tinju kerana ianya merupakan aspek penting. Petinju perlu mempunyai tahap ketangkasan yang tinggi untuk bergerak dan menukar arah pergerakan dengan kadar yang cepat dan pantas, sama ada ketika melakukan serangan ataupun mengelakkan diri dari pihak lawan. Mungkin ada yang tertanya-tanya,
Apa manfaat sukan tinju terhadap kesihatan? Setiap kali bercakap mengenai sukan tinju atau boxing, kita mungkin akan terbayang ia hanya dimainkan oleh individu yang berbadan besar dan berotot. Selalunya kalau latihan tinju ni banyak membakar kalori. Dalam 1 jam selalunya orang dapat membakar 800 kalori. Jadinya ya bagus untuk mengurangkan berat badan sama memfitkan badan tu lagi. Dalam usaha mempromosi dan mempopularkan sukan lasak ini di peringkat akar umbi, kini sukan tinju sudah mendapat tempat di kalangan golongan belia yang gemarkan aktiviti lasak. Ini menunjukkan tinju semakin diminati dan ia satu perkembangan yang positif khususnya kepada masa depan sukan tersebut. Karena sebelum ini aku melihat selalunya orang bermula training boxing ini umur akhir tak, umuran 30, 28, 29, 90. Tapi zaman sekarang ini alhamdulillah banyak sudah youth yang join youth. Umur 14, 15 pun sudah mula masuk dalam gym. Macam dalam gym saya ini saja sudah terdapat lebih 20 ataupun 30 anak muda youth yang bermula training boxing. So for me that's a very positive thing. Instead of dorang lepak di tantu kan, baik lagi dalam gym training. InsyaAllah boleh jadi atlet Brunei lah satu hari nanti.